li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu bima qalu fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang beriman, janganlah kamu menyakiti seperti mana orang-orang yang menyakiti Musa. Fabarra'ahu Allahu bima qalu. Lalu Allah membersihkan Musa daripada apa yang mereka kata. So, orang-orang Yahudi pernah menyakiti Nabi Musa dan lazimnya mereka menyakiti Nabi Musa dengan kata-kata mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha, dan Allah Allah memuliakan ataupun Allah mengiktiraf bahawa Nabi Musa ini adalah seorang yang mulia. So Suratul Ahzab mengingatkan kembali pada kita tentang bahaya lidah ni. Start daripada awal, surah ini mengingatkan berulang kali tentang peranan lidah dan gelar menggelar. Dan di awal surah ini Allah sebut tentang bagaimana gelaran yang Nabi beri kepada Zaid itu hanya sekadar omong-omongmu, kata-katamu, tidak menjadikan dia hukum. Walaupun Zaid itu dibinkan dengan bin Muhammad, dia tidak menjadikan Zaid itu anak kepada Muhammad. So di hujung ini Allah kembali kepada peringatan tentang bahaya bercakap. Seperti mana orang-orang Yahudi yang suka membuat tuduhan-tuduhan kepada Nabi Musa, dan tuduhan-tuduhan itu kalau ikut minggu yang lepas, tuduhan-tuduhan berkaitan dengan jasad Nabi Musa, dituduh sopak, dituduh ada penyakit kulit begitu dan begini. Tapi akhirnya Allah jadikan satu peristiwa yang menjawab segala bentuk tuduhan-tuduhan karut daripada mereka. So, wa kana indallahi wajiha, bahawa Nabi Musa itu orang-orang yang mulia di sisi Allah. Menggunakan perkataan wajah, Allah mengembalikan air muka Nabi Musa. Okey, kemudian kita nak masuk ayat 70 dan kita nak habis pada ayat 73. So, sejam setengah, 4 ayat. Harap-harap sempat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Sekarang Allah berikan kepada kita nasihat di penghujung surah Ahzab. Nasihat berkaitan dengan perkataan waqulu qaulan sadida. Nasihat menggunakan lidah. Sebab dengan lidah ini kita boleh menggembirakan banyak manusia. Dengan lidah yang sama kita boleh menjadikan ramai orang terpana. Dengan lidah yang sama kita boleh menjadikan ramai orang terkesima. Dengan lidah yang sama kita boleh menyebabkan ramai hati yang terluka. So, bayangkan kalau Allah beri kita alat itu boleh menjadi sumber pahala yang berpanjangan, atau alat itu boleh menjadi kutukan yang tidak berkesudahan. So, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Waqulu, dan katakanlah qaulan, perkataan-perkataan sadida. Nanti kita tengok apa dia maksud sadida. Tapi menariknya arahan kali ini Allah mendahulukan dengan kalimah ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa perlu ada takwa dekat situ?
Kenapa ada perkataan takwa dekat situ? Berapa kali pengulangan seruan ya ayyuhallazina amanu dalam surah ni? Dia mula carikan daripada awal. Lepas tu tengok pula ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. So setiap kali seruan itu dia ada topik-topik yang di-highlight, yang ditujukan. Kalau ya ayyuhallazina amanu, ia banyak, tapi yang digandingkan dengan ittaqullah hanya di sini. Yang digandingkan dengan ittaqullah hanya di sini. So ini juga memberi ingatan, memberi pedoman buat kita. Kali ini something serious. Something serious yang kita perlu perhatikan. Terutamanya berkaitan dengan qulu, perkataan yang kita keluarkan banyak kali ini. Wa qulu, berkatalah, qaulan, perkataan-perkataan yang sadida. Dan ittaqullah kita tahu maksudnya apa? Maksud ringkasnya, jaga diri. Jagalah tindak tandukmu. Dan bila kita diberi ingatan untuk jaga diri, sebenarnya Allah mahu membangkitkan sesuatu yang ada dalam diri kita supaya sedar. Ialah kita kadang kalau buat sesuatu bukan kita sedar pun, kecuali kalau orang ingatkan. Benda yang lazim kita buat, kadang-kala kita tak perasan bentuk-bentuk kesalahan. Kadang tak perasan bentuk-bentuk kesalahan. Terutamanya kalau bercakap, makin banyak bercakap, makin banyaklah sebenarnya salahnya tu. So, kalau ikut celik tafsir tu, dia ada contoh-contoh lain, arahan untuk bertakwa. Kalau dalam surah Taubah, Allah ajar untuk duduk bersama dengan orang yang benar. Untuk duduk bersama orang yang benar. Kalau dalam surah Hasyar, Allah ajar kita untuk menjadi muttaqin. Muttaqin tu sentiasa, continuous. Dia jadi isim fa'il kan. Dia terkenal dengan takwa tu. So macam mana nak jadi muttaqin? Kita sentiasa fikirkan apa yang kita sediakan untuk akhirat. Bila memikirkan tentang akhirat, menjadikan kita duduk lama dan termenung. Kita berkira-kira untuk melangkah. Kan, sangat berjaga-jaga untuk melangkah. Jadi pada level nak jadi muttaqin, hubungan dengan akhirat perlu sentiasa ada. Kan, kalimah hisab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kalimah hisab, menghisap diri itu sentiasa ada. Wa qulu qawlan sadida. Sadida, saddada bermaksud dinding. Saddada bermaksud dinding. So dinding ni tujuannya apa? Pertama, tujuan dinding untuk halang sesuatu daripada apa saja yang kita nak halang lah. Dinding juga dia memberi idea perlindungan, menjaga dan melindungi. Yes, protection. Dan kalau sudad, dia bermaksud sesuatu yang dapat dibaiki. Sudad, sesuatu yang kita boleh baiki. Kalau dinding tu rosak, kita baiki dinding. Kalau sadid, ni sadida tu kan. Sadid
Maksudnya kata-kata yang dapat menyelesaikan masalah. Waqulu qawlan sadida, bercakaplah perkataan yang boleh membantu. Kalau apa yang kita cakap tak boleh buat apa-apa, dah senyap aja. Kalau nak cakap tu, cakap yang boleh selesaikan masalah. Boleh membantu. Boleh membantu. Dan dia tidak semestinya perkataan. Intonasi juga membantu. Intonasi. Contohnya, katalah Kak Liza. Kak Liza sedang nak masak bomboloni. Apa entah yang popular sekarang ni? Kromboloni, apa bomboloni? Aku pun tak tahulah. Sedang nak masak tu. So dia pun sediakan bahan-bahan. Dia sediakan bahan-bahan. Syafini pula memang pakar masak benda tu. Kan. Syafini pula memang pakar masak benda tu. So Kak Liza kata, ini macam mana? Bahan dia okey ke? Okey. Dia punya perkataan, jawapan balas dia tu ialah ini je. Okey, perkataannya ini je. So bayangkan kalau dia guna intonasi begini. Ini je. Tu intonasi pertama. Ini je. Intonasi kedua. Ini je. Kan? Intonasi pertama dia dalam bentuk nak mengejek. Ini je yang kau ada, miskin sangat kau ni. Intonasi kedua, ini je. Kan, kau tak ada apa-apa lagi. Ada apa yang aku boleh bantu? Kan, dengan intonasi, walaupun kalimahnya itu sama, dia memberi impak emosi berbeza. So, qaulan sadida adalah kata-kata yang boleh memberi batas, yang boleh memberi, macam mana? Kalau asalnya, kita nak memudahkan faham. Sebab sekali kita dengar kata-kata yang boleh membantu, sebab sadid tu dinding. Sadidah asalnya maksudnya dinding. Tapi macam mana kita, lain kali bila kita lalui ayat ini, kita terus trigger, daripada dinding itu dia boleh boleh membawa maksud membantu orang lain. So, kalau kita tak boleh bantu, tolong tahan mulut daripada bercakap, letak dinding. Tapi kalau kita boleh bantu bina dinding rumah orang tu, silakan. Kalau tak boleh bantu dia, tolong bina dinding supaya kita punya perkataan tu tak keluar. Tapi kalau kita boleh membantu membangunkan dia, membina dinding bagi dia, teruskan qaulan sadida yang boleh selesaikan masalah dia. Sebab kadang-kala dia tak perlu perkataan pun untuk selesaikan masalah orang tu. Cukup sekadar kita menjadi pendengar. Itu juga termasuk qaulan sadida. Diamnya kita membantu dia sebenarnya. Siapa? Isteri. Bang, dengarlah ni bang. Okey. Teruskan. Kan. Teruskan. Kalau kita tak bersedia untuk mendengar dia, kita tak membantu dia apa-apa pun. Kan? Dia sama juga macam jawapan-jawapan kita. Isteri saya sangat tak suka jawapan daripada saya. Kadang dia cepat trigger. Well, suami dia kan suka sarkastik. Suami dia ni memang perangai aku dari dulu macam tu. Dah macam mana nak ubah dah.
kadang-kadang jawapan daripada suami dia ni sangat menyakitkan hati. Dia trigger. Contohnya macam ni. Katalah kita dah setuju untuk hantar anak menggunakan perkhidmatan A. Okay. So dia kata, bang, boleh tak kalau anak kita kali ini kita guna perkhidmatan B? Okay. Boleh tak kita guna perkhidmatan B? Okeylah, kita batalkanlah terus perkhidmatan A. Senang. Saya suka jawab macam tu. Dia kata, lah orang baru beri cadangan, bukan beri arahan. Dia tak nak. Saya lebih suka, okey, kalau dah buat keputusan macam tu, kita ikut je lah. Kalau itu keputusan yang baik. So, kenapa perlu ada perbincangan? Saya pula macam tu. Dah buat keputusan? Dah lah. Tak perlu bincang panjang-panjang, lerek menjela. Alah. Kan? Tapi tak. Dia rupanya baru, dia baru nak sembang-sembang. Dia baru nak bincang. So, saya mungkin boleh guna pendekatan macam ni. Okey, kalau misal kata nak sembang-sembang, mulakan dengan, bang, kita sembang dulu boleh? Baru trigger. Okey, nak sembang. Rupanya begitu. So, bagi saya, dia perlu ada arahan atau perbincangan. So lelaki kan follow je. Kita nak keputusan je. Kalau buat macam ni, okey. Macam pagi tadi, nak pergi hantar dokumen ke PPD. PPD pula rupanya dah tukar ke parcel E. Parcel E ni memang puaka sikit, terutamanya parking. Terutamanya parking. Sebab dekat situ ada dua kementerian besar. Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan. So, bila ada dua kementerian paling besar dan dominan dalam Malaysia, bayangkan nak cari parking bagaimana. So, saya punya idea, saya bawa dia ke situ, awak turun, awak settle. Sampai situ dia kata, bang, jomlah turun sama-sama. Jom turun sama-sama, kereta tengah beratur kat belakang saya. Ngam-ngam boleh dapat parking kat situ, parking sementara. Dia ajak turun sama-sama. Manalah boleh. Saya pun berjalan. Jalan pergi cari parking dengan muka masam semua ni. Berjalanlah jauh. Last kali bila settle urusan, dia kata, bang, kan saya kata tadi saya tak boleh nak buat sorang-sorang. Kan? Saya tak boleh nak buat sorang-sorang. Kena abang ada juga. Okeylah. Last kali sama-sama lambat pergi bengkel. Pukul 9 juga sudah ni. Cumanya, bila bab perkataan ni, dia bukan sekadar apa yang perlu keluar daripada mulut kita. Tetapi apa juga bentuk tindakan yang akhirnya boleh membantu selesaikan masalah. Kalau diamnya kita tu boleh bantu selesaikan masalah, itu yang kita perlu buat. Lazimnya, break communication ni bila kita rasa dia faham. Kita balik lambat, kan? Lepas tu, kita pula tak message ke apa, lapar, sampai-sampai rumah, isteri belum masak. Kita balik dengan harap dia dah ready, dah masak, aku lapar, aku tinggal makan, tapi rupanya dia belum masak. Yes, kita bukan sekadar hungry, kita hangry. Udahlah lapar, kau tak masak lagi, takkan tak faham. So, benda semacam itulah. Allah mulakan perkataan ittaqullah. Dahulukan Allah. Ini semua punca ni, ini semua punca. Communication breakdown, dia semua punca. So, ayat 70 ini memberi gambaran daripada ayat pertama lagi. Kalau setiap peristiwa anak angkat, peristiwa perkahwinan, apa lagi? Peristiwa perang Ahzab, semua dilalui dengan setiap manusia sangat berhati-hati bila bercakap untuk selesaikan problem. Nabi takkan disakiti, orang-orang beriman takkan sakit hati.
Tu qaulan sadida. Perkataan-perkataan yang boleh selesaikan masalah. Tapi lazimnya, kalau suami rasa membebel tu boleh selesaikan masalah, silakan. Kalau mak-mak rasa membebel tu boleh settle problem, silakan. Kan? Ha. Ni pula saya dapat anak nombor 3. Ui, dia punya bercakap. Aduh. Tak, dia bukan sekadar pandai bercakap. Tapi tak tahu daripada mana dia dapat keupayaan untuk menjawab dengan cepat, tepat dan betul. Pagi tadi isteri saya kongsi. Dia kata, Hauna tu lain. Dia baru 6 tahun. Semalam, ada hari tu dekat Melaka, isteri saya tengah scroll nak beli nasi Arab untuk mak dia. Untuk mak dia. So, dia scroll dengan anak bungsu ni. Nak beli nasi Arab dan isteri saya tengah dalam berbelah bagi nak beli berapa? 2 pack atau 4? Kan kita kan macam tu. Nak beli 2 ke 4? Kalau 2 takut kurang sangat. Kalau 4 takut membazir lebih sangat. So, mintalah pendapat dari si kecil ni. Hana rasa mami patut beli 2 ke 4? 4. Kenapa? Sebab Uya tu kalau nasi Arab ni, Uya makan banyak. Ui, mulut dia tak ada tapis. Tak ada tapis. Hauna rasa nak apa? Ayam ke daging? Daging. Kenapa daging? Sebab Unuha suka makan daging. Mak Tok pula. Tapi Mak Tok, mami beli 1 ayam, yang baki tu 3 daging. Dia terus buat keputusan. Tak senang. Dia straight. Muka poker face. Straight jawab. Mami nak tahu apa lagi? Hauna jawab. Dia sikit sebanyak ada qaulan sadida tu. Dia bagi jawapan dan isteri saya tinggal, okey, proceed. 6 tahun. 6 tahun. So, ya, kita mungkin ada, keluarga kita masing-masing mungkin ada kelebihan-kelebihan semacam itu. So, kita boleh train dia supaya dia boleh kekalkan begitu. Maksudnya, apa sahaja yang dia beri pendapat, pendapatnya tu elok dan boleh dibuat. Benda macam ni, ya, mungkin isteri kita ada, mungkin suami kita ada. Qaulan sadida ni. Idea dia boleh dibawa berbincang. Idea dia boleh dibawa berbincang. Tapi kadang-kala orang akan rasa, kau ni outspoken sangat. Kan? Outspoken sangat. Dan benda tu lah dimulakan dengan ittaqullah. Ada masanya kita boleh dahulukan pendapat kita, ada masanya kita dahulukan mungkin orang tua, mungkin yang lebih dia sangat observe, sangat suka memerhati. Kadang kita pakai baju lain color, dia boleh perasan. Yang itu saya sangat khawatir sebab bapa dia tak macam tu. Bapa dia tak kisah. Tapi kadang dia yang suka highlight. Cubalah tengok Hauna pakai apa dekat tangan. Oh, baru perasan. Oh, dia pakai gelang. Cubalah. Dia macam tu. Dia tak mudah kecil hati, tapi dia nak kita tahu perubahan dia diberitahu. Syukurlah dapat anak macam tu. Kalau tak, kadang dia bisik. Tengoklah mami tu. Cuba tengok dekat kaki mami tu. Mami pakai apa? Dia yang highlight saya. Kalau tak, bini saya memang berkecil hati sajalah. Dia perlu ada supaya kita tampil sebagai qaulan sadida ni, menyelesaikan apa yang boleh diselesaikan. So, dan qaulan sadida juga untuk supaya tak ada communication breakdown, kita kena jelas. Sejelas dinding, perkataan kita tu perlu jelas. Jangan berlapik. Kadang isteri kan suka macam tu. Harap-harap suami dia faham. Rupanya suami dia kayu, tak faham sampai ke sudah.
Ya, kena jadi tu macam Hauna tu, jelaskan. Jadi aku ni slow, lambat, aku kena cakap. Sebab tu kadang bila dia nak sesuatu, dia cari kat Shopee, dia tunjuk, "Di, ini Hauna masuk bakul." Dia tak suruh beli. Ni Hauna masuk bakul. Pandai-pandai kau lah bapak, beli. Jelas apa yang dia nak. Sejelas dinding, kaulan sadida. Tak payah hint-hint tak. Bagi tahu, bang, tangan saya dah ringan, nak gelang baru. Dah. Suami tahulah nak buat apa. Kalau dia tanya, gelang macam mana? Okey, saya freekan Sabtu saya tak pergi spa, jom pergi Habib Jewel. Jelas. Apa kita nak, jelas, tak payah berlapik supaya suami faham. Lebih-lebih lagi kalau yang berlatar belakangkan suami-suami teknikal, engineer, tu kena jelas. Yang bentuk teknikal. Kan? Bagi tahu apa yang tak suka, apa yang kita suka, apa tak suka. Kalaulah hari tu hari anniversary, dan kita tahulah lelaki ni memang begitulah sifat dia. Dia ada satu kotak tu je. Dia ada banyak kotak. Kotak bertabur pula. So jangan harap dia boleh ingat. Sebelum dia keluar kerja, bagi tahu, "Bang, saya mahu sekutum bunga ros untuk anniversary kita hari ini." Tapi kalau bunga saja tak best, keluarlah makan-makan. Pandai abang lah nak cari. Hintkan saja macam tu. Barulah dia rasa, okey. Barulah dia mula yasnaun. Kan surah Nur? Wallahu alimum bima kanu yasnaun. Allah sangat tahu apa yang kau rancang. Tak payah surprise. Kalau tak, nanti kita yang akan surprise di atas kekayuan dia. Gitu. Yes, bidang IT pun sama. Bidang IT pun sama sebab dia banyak bercakap dengan komputer, jarang bercakap dengan manusia. Bidang IT pun sama. Gitu. Bila kita latih dia, cakap direct, apa yang kita nak kita cakap, bila kita latih, baru dia ada idea, baru dia bercambah. Selama ni tuan-puan, selama dia membesar daripada kecil, dia disediakan oleh wanita macam puan-puan. Makannya disediakan, ini dijaga. Bila dia membesar begitu, banyak dengan mak, so dia akan rasa, aku kena bergantung dengan mak. Dia tak ada idea tu. So, bila puan-puan mula trigger, dapatkan idea ni, ini macam ni. Sebelum saya kahwin, saya tak pernah makan selain daripada 2 restoran. McDonald, KFC. Mamak, 3. Sebelum kahwin. Lepas kahwin, saya kenal Starbucks, saya kenal Kenny Rogers, saya kenal Mary Brown, saya kenal restoran Tom Yum. Sebab explore dengan orang rumah. Dia yang cakap, "Bang, kita cuba dubuyo nak?" "Apa benda dubuyo, binatang apa?" "Tak apalah, kita cuba je, abang bayar." Pergi cuba. Oh, rupanya Korean. Rupanya restoran macam ni, Tony Romas. Begitu. Apa yang nak, sesuatu yang new, bila nak, cakap je. Yang penting tahu lokasi, share location pada dia, jam berapa nak pergi. That's it. The rest, dia buat. Sebab kadang-kala, terutamanya bab makan, kadang-kala untuk menentukan nak makan apa tu, susah. So kalau kita nak sesuatu, katalah tekak mengidam tom yum.
Bang, malam ni boleh pergi restoran Sofina. Sofina ni restoran Tom Yam dekat Putrajaya, murah dan sedap. Murah dan sedap. Tu nanti boleh Google. Bang, malam ni nak makan restoran Sofina. Jam berapa? Lepas isyak. Okey, jom. Lelaki okey je. Tapi bila nak suruh dia buat keputusan, dia tanya tak balik kita, ayah rasa nak makan apa? Ikut abang lah. Ikut dia, kedai mamak lah jawab dia. Bila dia pergi, jangan komplain. Sebab tadi dia punya perkataan apa? Ikut je. Bila dia beri cadangan, kita makan pizza nak. Roti tak kenyang. Itu je. Dia mula menyampah tu. Bila dia bagi cadangan, kita pula counter argument. Dia mula akan menyampah. Ustaz cakap direct, suami kata okey, tapi dia punya okey tu tak, tu hanya tinggal okey je. Itu nasib badan lah, nasib badan. Yang itu Puan Suraya kita dah boleh nyanyi sama-sama dah. Beginilah nasib diriku yang malang. Oh Tuhan. Itu tinggal berdoa lah, tinggal berdoa. Kalau okey je, no action taken. Itu saya tak boleh nak tolong lah. Tapi sekurang-kurangnya kita dah boleh berusaha. Waqulu qawlan sadida. Cakap terang dengan dia, cakap direct. Bukan saja dengan suami, dengan anak lelaki. Anak lelaki, apa nama? Kita nak bentuk dia supaya jadi lelaki qawam. Kita biar dia buat keputusan. Kita beri option, kita biar dia buat keputusan. Anak perempuan, kita buat keputusan untuk dia. Kalau anak perempuan ni, kita buat keputusan untuk dia. Dia kena ikut. Itu tarbiyahnya. Lelaki, biar dia buat keputusan. Jika tidak, anak lelaki nanti akan membesar dengan bergantung pada mak bapak dia. Yes, patut. Memang akan ada orang akan kata queen control. Cuma from time to time, kita akan kata, bang, cuba abang decide kali ni. Nak makan mana? Mula-mula tu, dia tak ada idea, kita cambahkan. Lama-kelamaan, dia akan jadi bijak. Dia akan tahu, okey, bini aku kalau macam, sebab dah ada pengalaman, 2-3 tahun dah buat, okey, kebiasaannya bini aku macam ni. Maka dia akan mula ingat. Cuba tanya Kak Syida, berapa lama dah train suami tu? Lama-kelamaan suami dia akan mula romantik. Kan dia angguk. Biasanya pasangan yang lama-lama, suami dia sudah mula tahu, okey, isteri dia T-live. Asal balik dia surau, dia mesti nak karipap. Dapat tahun, dapat bunga setiap tahun. Begitu. So, dia kena qaulan sadida tu. Dia Allah sebut qaulan, tetapi apa sahaja bentuk komunikasi yang jelas, yang boleh membantu settlekan masalah. So, rupanya, kalau dengan membebel tu boleh membantu, teruskan. Kalau dengan tinggi suara tu boleh membantu, teruskan. Yelah, bila kita di alam rumah tangga, dia ada banyak benda-benda yang kebiasaan kita buat, rupanya tak boleh buat. Biasanya dalam bentuk apa? Bebel, tinggi suara. Kadang isteri saya selalu ingatkan, bang, kalau dengan tinggi suara tu boleh membantu, abang teruskan. Baru kita ingat, iyalah, dengan tinggi suara, aku tak boleh nak ubah anak aku pun. Dengan jerit-jerit kat rumah, tak memberi apa-apa perubahan pun. So, daripada jerit-jerit, kenapa tidak jelaskan dengan baik dan betul? Kan? Abang, lauk habis. Abang, lauk habis. Bang,
saya punya peti ais tu makin sejuk makin hari. Oh, dia tak faham tu, tak faham. Peti ais makin sejuk sebab barang makin kurang. Kan? Peti ais saya tu makin sejuk makin hari. Ataupun peti ais tu semakin lapang nampaknya. Dia tak faham begitu. Bang, petang ni lepas kerja, kita pergi beli barang dapur. Terus buat appointment. Beli barang dapur. Abang nak lepas kerja ke atau lepas abang kuliah? Kalau lepas kerja takut terkejar-kejar. Lepas kuliah, abang habis kuliah pukul berapa? Pukul 9. Ada masa sejam tu sebelum kedai tutup. Beri option macam tu, dia terus decide. Okeylah lepas kuliah. Tapi kena siap-siap dengan anak-anak. Nampak tak? Apa saja option yang kita beri yang dia boleh pilih. Bukan kita decide untuk dia. Queen control, kita decide untuk dia. Bang, malam ni keluar. Gitu. Kalau kita beri option, option pertama ini, option kedua ini, dia tinggal decide. Kita narrow down option yang ada. Itu kita membantu. Qaulan sadida. Apa saja yang boleh membantu. Dan perkara ini sebenarnya sangat dibenci oleh syaitan. Satu Allah mulakan dengan ittaqullah. Kerana kena ada hubungan dengan Allah. Bukankah bila Allah hantar Adam dan Hawa bersama dengan syaitan, janjinya apa? Korang akan bermusuhan. Qaulan sadida adalah perbuatan untuk merapatkan hubungan suami dan isteri. So, untuk rapatkan hubungan itu, yang syaitan tak suka, syaitan akan usaha untuk cari button-button yang boleh trigger. Kadang kita cakap sekali dia tak faham. Kita cakap macam ni, no action taken. Dia cuma okey je. Blue tick je. So, perlu diingat, usaha daripada kita tu ada kacau ganggu daripada syaitan. Kita usaha untuk buat qaulan sadida. Satu Allah mulakan dengan ittaqullah. Ada juga kebergantungan pada Allah. Dengan kata lain, ya, kita boleh berusaha. Hasilnya itu belum, tidak semestinya apa yang saya lalui tadi, pengalaman saya terpakai untuk semua. Saya buat tak jadi pun Ustaz. Maksudnya qaulan sadida keluarga puan tak sama. Lelaki yang puan ada dengan lelaki yang saya ni tak sama. Begitu. Ada yang tak suka dengan bahasa. Dia suka kita pakai tulisan. Kan, pakai sticky note. Tulis, tepek kat dahi. Bang, kan ada jenis macam tu. Ada jenis WhatsApp, apa-apa WhatsApp. Kita tinggalkan WhatsApp. Ini dia minta kita, dia pesan. Kita nak pergi masjid. Bang, nanti tolong singgah Petronas, tolong beli ni. Wah. Kau main cakap macam tulis. Kenapa tak WhatsApp je? Abang tak baca WhatsApp. Memanglah waktu kuliah memang tak baca WhatsApp. Aku memang macam tu. Sampai rumah baru buka phone. Banyak kali dah bila sampai rumah. Rupanya ada kuliah dekat KL. Dah sampai Putrajaya dari Masjid Negara. Rupanya ada kuliah kat KL. Patah balik ke KL. Kan. Itulah tak buka. So list, kalau list, WhatsAppkan je. Itu juga bentuk qaulan sadida. Menariknya, usaha kita untuk dapatkan qaulan sadida ni, Allah beri natijah. Allah beri ganjaran. Ganjarannya apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalanmu. Usaha kita memperbaiki komunikasi,
Allah akan tambah baik amal kita. Dengan kita boleh bercakap dengan baik dan jelas, Allah akan perbaiki amal dan kehidupan kita. Bila kita jaga mulut, Allah akan bantu hidup kita. Ini jaminan. Yuslih lakum a'malakum, ini jaminan. So, rupanya nak memperbaiki amal, kena baiki lidah. Jauh kan? Jauh. Nak baiki solat, baiki bacaannya. Nak baiki amal, baiki rumah tangga, baiki lidah. Betulkan komunikasi. Wah, kita menanggap bahawa komunikasi itu part and parcel daripada perkahwinan. Rupanya kedudukan komunikasi itu mendahului perkahwinan. Baik komunikasi, maka baiklah perkahwinan. Dia bukannya dalam perkahwinan ada komunikasi, tak. Baik komunikasi, Allah baikkan perkahwinan kita. Baik komunikasi, Allah baikkan kehidupan kita. Baik kita punya lidah, Allah akan baikkan kita punya amal. Luar biasa. So boleh jadi antara apa? Antara halangan utama rumah tangga ialah lidah, komunikasi. Kan? Cuba nanti siapa-siapa yang ada statistik tentang perceraian rumah tangga, cuba tengok pasangan tu berkomunikasi macam mana. Dan saya mengimpikan juga kalau boleh apa nama duduk dalam keluarga ni bercakap tu tak tinggi suara. Kan? Tinggi suara. Sebab anak nombor dua, dia suka, dia punya volume tu susah nak kontrol. Dia bercakap dengan adik dia, macam dia bercakap dengan jiran sebelah. Ni, dia berborak berdua. Volume dia tu susah nak direndahkan. Ia mungkin ikut saya ke, selalu ikut saya lah, suara tinggi melangit macam tu kan. So, apa yang isteri saya buat, tiap kali dia punya volume tu over level tu, isteri saya akan ingatkan, Uya, lower down. Uya, lower down. Dia mulalah cakap berbisik. Bila saya lower down, dia mula cakap berbisik. Itulah latihan tu. Bila kita mula jaga yang itu, Allah akan jaga kehidupan kita. Aqulu qawlan sadida. Dan bayangkan begini. Kalau kita isi perkataan kita dengan sebaik-baik perkataan, apa yang bakal jadi pada kehidupan kita? Tadi tu, waqulu qawlan sadida, kita cuba untuk bercakap dengan perkataan yang baik. Kan, boleh selesaikan masalah. Bayangkan apa saja yang kita cakap ataupun kita isi percakapan kita tu dengan kalimah-kalimah thayyibah. Apa dia ayat Quran? Apa yang Allah akan buat pada kehidupan kita? Wow. So, lihat sajalah orang-orang yang suka baca Quran, yang jadi ahli Quran. Cuba lihat kehidupan dia. Yuslih lakum a'malakum. Orang-orang yang jaga mulut dia dari mengumpat. Yuslih lakum a'malakum. Orang-orang yang jaga perkataan dia daripada caci maki. Yuslih lakum a'malakum. Lihat pula kehidupan orang-orang yang apa? I said what I want. Konon-konon dialah peneraju syarikat konglomerat.
Cuba tengok keluarga dia, berantakan. Setiap kehidupan dia, realiti kehidupan dia berantakan. Dia tak jaga perasaan orang lain. Yang dijaga adalah syarikat. Dia tak jaga manusia, yang dijaga kerja dia. Tu. So, kaitan dengan perkataan dan kehidupan. Yuslih lakum a'malakum. Wow, kita baru jumpa kat sini kan. Selama ni kita menanggap perkataan tak ada kaitan dengan apa? Macam mana selalu ayatnya tu? Aku mulut dia jahat, hati aku baik. Aku mulut dia jahat, hati aku baik. Well, kalau mulut jahat, aku takut kehidupan kau juga lintang bukang. So Allah kata kalau mulut engkau baik, Allah akan susun kehidupanmu dengan lebih baik. Betul tu Kak. Tak boleh letak alasan tu. Aku macam tu lah, mulut aku jahat. Padahal bukan orang Melaka pun. Sarkastik bercakap. Oh, tu aku lu qaulan sadida. So ayat ni jadi peringatan bersamalah terutama yang bercakap ni. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan jaga. Kalau akidah ialah perkataan kita yang berbaur syirik, macam mana amalan kita nak diterima? Semua tentang aku. Aku yang buat. Tapi kalau perkataan tu kembali pada Tuhan, kan memuji Tuhan, jauh daripada bau-bau syirik, yuslih lakum a'malakum. Maka akidah tu akan terjaga dan terpelihara. So kita ada ilmu tu, tapi part nak buat tu. Di sinilah kita punya jihad. Di sinilah kita punya jihad. Dan surah ini juga kan tentang peperangan, tentang jihad tu. Rupanya ada jihad besar yang Allah letak dekat hujung ni, jihad komunikasi. Pertama, yuslih lakum a'malakum, amal-amal kita Allah akan sempurnakan, Allah akan indahkan. Wa yaghfir lakum zunubakum. Wow, ini kurniaan besar. Lazimnya kita ertikan sebagai mengampunkan dosa. Mengampunkan dosa. Ghafara juga bermaksud apa? Tutup. Yaghfir lakum zunubakum, maksud keduanya ialah Allah tutup aib dan kesilapan kita. Zunub, saya suka mengertikan dia sebagai kesilapan. Kesilapan. Sebab surah Ahqaf mengajar kita anak yang derhaka, dia bukan pada level zunub, tapi sayyi'ah. Dosanya tu lebih berat. Di sini zunub. Zunub ni kelalaian, kealpaan, kesilapan. Dan juga dikira sebagai dosa. Dosa-dosa yang kecil. So, bila mulut kita baik dan terjaga, Allah akan tutup aib-aib kecil kita ni. Aib-aib kecil. Dan menariknya, Allah letak syarat dekat hujung. Wa may yuti'illah. Siapa yang taat pada Allah. Taat apa? Arahan ni lah. Kan ni arahan. Siapa yang taat arahan ini? Arahan Allah dan Rasul. Faqad faza fawzan azima. Maka sungguh dia telah benar-benar berjaya. Part menjaga mulut.
Itu kan usaha. Usaha kita nak jaga mulut. Dan usaha lazimnya macam petani. Tanam benih, kita buat sikit-sikit kan. Sepatutnya, dia bukan faza fauzan. Qad aflaha, qad falaha. Tapi ini faza. Kejayaan dalam bentuk fauz. Dan faza ni bermaksud selamat dari bahaya. Selamat dari bahaya. Allah beritahu ada satu bahaya besar yang sedang menanti jika kita gagal untuk buat qaulan sadidan. Dan faza fauzan azima, gambarannya selamat dari bakaran api neraka. Selamat sewaktu melalui titian sirat. Ini selamat dari neraka. Kejayaan yang sangat besar. Tak selalu gambaran kita tentang nak masuk syurga, selamat daripada neraka ni, kita kena banyak solat. Kita kena apa lagi? Banyak sedekah. Kita kena banyak kali umrah. Haji balik hari. Tapi ayat yang simple ini beritahu bahasa yang baik menuju ke syurga. Bahasa yang baik menuju ke syurga. Saya tak tahu ini ada kaitan ke tak, tapi saya suka kalau beri respon. Saya suka tulis eja lengkap. Contoh, terima kasih, terima kasih. Instead of kita letak TK. So bagi saya itu juga bentuk qaulan sadida. Kita mudahkan pembaca membaca. Boleh dengan bercakap baik boleh ke syurga. Kan relate dengan hadis Nabi yang ada wanita yang gagal menjaga emosi jiran, suka menyakiti jiran, masuk neraka walaupun tiap-tiap malam dia sembahyang tahajud. Tu, qaulan sadida yuslih lakum a'malakum dan faqad faza fauzan azima. Wah, besar ni dia punya impak kan. Bolehlah tulis ayat ni dekat dinding, tampal dekat dahi sendiri atau tampal dekat dahi suami. Dua ayat ni. Supaya kita beringat. Kemudian ayat penutup, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Ya, walau lagi dah disebut zaluman jahula. Amat zalim, zaluman amat zalim, jahula amat bodoh. Ayat popular, ayat tentang amanah. Dan bila tanya amanah tu apa? Macam-macam penafsiran. Ada kata amanah tu Quran. Ada yang kata amanah tu agama. Ada yang kata amanah tu roh. Roh. Nu'man dia memilih amanah dekat sini, amanah itu roh. Lazimnya ustaz kita memilih amanah dekat sini, amanah tu Quran.
Kalau dia pilih amanah tu sebagai Quran, ada sebut pasal Quran tak ayat-ayat sebelum? Ada tak? Panjang kita baca surah Ahzab, ada tak sentuh pasal Quran? Macam tak ada kan? Dia tentang perang, tentang perkahwinan, tentang anak angkat, tentang perkataan. So, perkataan yang keluar daripada mulut kita ni, dia mesti ada sumber. Sumbernya tu dari mana? Dari hati. Kan, sumber tu daripada hati. Hati tu bercahaya atau tidak? Hati tu menggambarkan roh kita. Roh kita tu bercahaya atau tidak? Kalau roh kita tu malap, tak ada cahaya, tapi hati tu sudah berkeladak, penuh hitam, maka yang keluar tu hasilnya yang hitam-hitam juga. Kalau apa zujaj tu apa? Hati kita, zujaj tu kan gambarannya dalam surah Nur. Zujaj tu gambarannya kita punya um, apa nak sebut ni? Kaca, geluk kaca tu. Kalau geluk kaca tu menyinar, cahaya yang di dalam tu dia tolong pancarkan, maka yang keluar tu baik-baik. So, apa perbincangan sebelum? Tentang perkataan, tentang azau, menyakiti. Kalau hati kita sakit, kita ada tendensi menyakiti orang lain. So, amanah dekat sini, Nu'man kata, roh. Roh. So, Allah beritahu kami telah beri roh, tawaran roh kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Sebab dengan roh itulah kita boleh buat pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Boleh beri ilham. Boleh buat keputusan nak keluarkan kata-kata pedas, sinis. Kan sebab kita dah sakit hati. Abang baru balik. Taklah dari semalam lagi. Boleh pilih perkataan-perkataan macam tu. Abang lapar. Abang kenyang. Tadi dah makan 3 chicken chop. Kan? Kita boleh pilih perkataan-perkataan tu. So, amanah di sini ialah tentang pilihan yang kita buat. Roh yang kita dapat. Kita sendiri boleh pilih. So, dengan roh itu, sekaligus dia package. Roh kita ni ada package. Apa package-nya? Nafsu dan akal. Kalau Dr. Salehah Kaswari itu, dia punya apa nama? Dia punya istilah, dia ada look. SQFL. Yes, SQFL tu. S apa? S sadar. Q qalb. SQFL. Kemudian fuad dan look. Itu amanah. Itu amanah ni. SUKF peduli lah tu. Yang penting itu. 4 benda tu, 4 sekawan. Itu amanahnya. Daripada situlah kita boleh buat pilihan. Sebab langit ditawarkan tak nak. Ditawarkan tak nak. Bumi ditawarkan tak nak. Gunung ditawarkan tak nak. Yes, itu lapisan hati. Lapisan hati. So, bila makhluk-makhluk ini tak nak, fa'abaina ayyahmilna. Mereka enggan. Rupanya bila ditawarkan oleh Allah, boleh enggan. Macam mana tu? Boleh pula tak nak terima. Apa maksud enggan kat sini? So Allah suruh kita sembahyang, kita enggan, boleh ke? Macam mana langit boleh enggan
Apa maksudnya? Maksud enggan dekat sini bukanlah mereka tolak, tetapi pada ilmu Allah mereka tak mampu. Langit itu ciptaan. Tapi di sisi Allah, Allah tak beri sebab Allah tahu dia tak mampu. Bumi ini ciptaan Allah. Allah tak beri roh tu sebab Allah tahu bumi tak mampu. Gunung tu Allah tahu, gunung tu tak mampu. Ha, bukan mereka yang sedar mereka tidak mampu. Allah tahu makhluk-makhluk itu tidak mampu. Tidak mampu. Bukan tak pernah diberi. Kan? Bukan tak pernah diberi. Surah Hasyar menyebut lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Quran ini atas sebuah gunung, kamu akan nampak gunung itu pecah kerana takut pada Allah. Itu Quran. Ini beban amanah roh macam tu, tanggungjawab. Kau tahu mereka tak mampu. Wa ashfaqna minha. Kan fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Dan Allah tahu mereka sangat takut. Syafaqah ni, takut tu sampai gigil. Kita ada khauf, kita ada syafaq. Syafaq ni sangat takut, khawatir akan mengkhianatinya. Wa ashfaqna minha. Takut tak mampu nak pikul beban tu. Rupanya tuan-puan, kita ada, biasa kita panggil apa? Sekeping hati. Tak tahulah, hati aku tak tahu sekeping ke dua keping ke. Kenapa suruh sekeping hati? Puitis sangat bahasa tu. Kenapa tak seketul hati? Kan? Kita ada sekeping hati yang sangat powerful rupanya. Quran boleh reside dalam hati kita dan hati kita tak pecah. Sedangkan gunung itu boleh pecah. Dan sebaliknya, Quran diberi pada gunung, kerasnya gunung tu boleh pecah. Quran didengarkan pada hati, hati kita tak terusik apa-apa. Teruknya keras hati kita tu. Kan, kalau berdasarkan ayat surah Hasyar tu, Quran diturunkan pada gunung, gunung tu boleh takut, hati kita tak rasa apa-apa. Ui, dahsyat betul hati kita ni. Ha. Dan sebab tu maksud fa'abaina ayyahmilnaha itu bukan langit dan bumi yang tak nak. Tetapi Allah yang tahu capacity mereka. Sebelum ini ada dalam Fussilat kan, Allah berfirman kepada bumi dan langit, datangi Allah dalam keadaan taat atau dipaksa. Kan, keduanya disuruh. Ada pilihan, kau nak datang sukarela atau dalam keadaan paksa. Ada pilihan, tapi mereka memilih untuk datang secara sukarela. Maksudnya langit dan bumi ada pilihan. So, amanah di sini, ya betul ada pilihan roh itu. Mereka sendiri boleh buat pilihan. Tetapi Allah tak beri pada mereka sebab mereka tak mampu. Sama macam kita hanya memberi tawaran kepada yang boleh terima sahaja.
Contoh tawaran yang kita beri kepada anak-anak kita, tawaran memegang pisau. Diberi pada siapa? Anak yang besar-besar. Kalau dia tak pegang pisau dekat dapur, kita mula jadi hijau. Tapi adakah tawaran yang sama kita beri pada anak-anak kecil? Tak. Malah kalau mereka pegang pisau, kita jadi hijau. Gitu. So, siapa yang paling tahu yang boleh pikul amanah ni? Allah. So, ayat di sini fa'abaina ayyahmilnaha, bukan makhluk ini yang enggan, tapi Allah yang enggan beri pada mereka. Wa hamalahal insan, dan manusia sanggup memikulnya. Okey, ada satu riwayat dari Mujahid. Dia telah kata bahawa amanah ini ditawarkan kepada langit, maka langit jawab, "Ya Tuhan, Engkau telah memikulkan kepada kami bintang-bintang, semua penduduk langit dan lain-lainnya. Kami tidak inginkan pahala dan kami tidak mahu memikul satu kewajipan apapun." Lalu ditawarkan pada bumi, maka bumi jawab, "Ya Tuhan, Engkau telah menanamkan semua pohon padaku dan Engkau alirkan semua sungai padaku serta penduduk bumi dan segala sesuatunya. Aku tidak inginkan pahala dan aku tidak mahu memikul kewajipan lain." Hal sama dikatakan oleh gunung. Lalu disebut firman-Nya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Wa hamalahal insan. So kalau kita nak menolak pun, kita nak bagi alasan apa? Aku dah ada anak isteri, banyak tanggungjawab. Tak. Kan? Wa hamalahal insan. Manusia ambil beban ni. Tapi kita tahu ke bila kita mula mengambil beban ni? Tak tahu. So Ibnu Abbas pernah menyatakan, yang dimaksudkan dengan amanah ialah ketaatan. Ini Ibnu Abbas punya penafsiran. Amanah bermaksud ketaatan. So Allah tawarkan amanah itu kepada mereka sebelum menawarkan kepada manusia. Tetapi ternyata mereka tidak kuat. Nah kan, ternyata mereka tidak kuat. Lalu Allah berfirman kepada Adam, "Aku tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, tapi mereka tidak mampu memikulnya. Apakah kamu mahu memikul amanah ini?" Adam jawab, "Apa sahaja konsekuensinya? Apa sahaja kesan dan akibatnya, wahai Tuhanku?" Adam tanya, "What's the catch?" Tapi tak tahu, dia tak cakap lah bahasa Inggeris macam tu kan. Dia tanya, apa kesan dia kalau aku terima amanah ni? Allah jawab, "Jika kamu buat baik, kamu dapat pahala. Jika kamu buat buruk, kamu diseksa." Lalu amanah itu diambil oleh Adam. Why? Why? Sebab dia tahu tentang nama-nama tu. Wa'allama Adamal asma. Dia tahu akan ada anak cucu dia macam Syafini, macam Syida, macam Nurliza, macam Fazila, macam Hazati. Dia tahu akan ada manusia-manusia yang macam ini yang boleh buat baik sebab mahu dapat pahala, yang takut buat buruk sebab takut diseksa. Kerana itu Adam pilih amanah. Walaupun di hujung Allah kata sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh, tapi Nabi Adam sudah lama memberikan kepercayaan pada anak cucu. Wow. Ada pilihan? Kan diberi pilihan, buat baik dapat pahala, buat buruk dapat dosa. Diberi pilihan. Dan Nabi Adam atuk kita,
sudah lama letakkan kepercayaan tu pada kita. Aku tahu anak cucu aku boleh pilih. Boleh pilih yang baik. Dan perkataan insan lazimnya dikaitkan dengan nisyan, lupa. Insan lazimnya dikaitkan dengan nisyan. Tapi rupanya ada lagi perkataan lain, ada lagi maksud kedua bagi insan ni selain daripada nisyan. Insan juga dia daripada kalimah ins. Ins ni maksudnya apa? Satu tanah yang lapang, dekat tengah-tengah tu ada tanah yang menonjol. So insan juga selain daripada maksud pelupa bermaksud center of attention. Tempat tumpuan. So zoluman jahula. Zoluman jahula. Oh, belum masuk zoluman jahula. Ada satu lagi riwayat daripada Ibnu Jarir. Daripada Ibnu Abbas juga sehubungan makna ayat ini. Ibnu Abbas kata bahawa amanah itu ditawarkan kepada Adam. Lalu Adam kata, ambillah amanah ini. No. Ambillah amanah ini dengan segala kesan dan akibatnya. Jika kamu taat, aku beri kamu ampunan. Jika kamu derhaka, maka aku akan mengazabmu. Adam berkata, saya terima. Maka dalam waktu yang tidak begitu lama, kira-kira antara asar dan malam hari, pada hari itu juga, Adam melakukan pelanggaran, iaitu memakan buah khuldi. So, cerita ni sampai situ. Adam melakukan pelanggaran, iaitu memakan buah khuldi. Katalah, kita buat twisted version. Lepas Nabi Adam terima dan Nabi Adam buat kebaikan. Okay? Nabi Adam buat kebaikan. So, bila buat baik, undur elok-elok, tengok betul-betul kat belakang. So, bila Nabi Adam buat baik, macam mana kita nak tahu bagaimana nak bertaubat selepas buat dosa? Kan? Kisah Nabi Adam tentang dia makan buah begitu dan begini, itu adalah pengajaran besar untuk anak cucu dia bahawa Allah beri peluang walaupun kita terjebak dan tergelincir. So, dia bukan sesuatu yang negatif. Walaupun kita baca begitu, pandangan Ibn Abbas, Ibn Abbas hanya menukilkan fakta. Dia bukan menuduh, tengok lepas tu dia pun tergelincir. Tak, bukan itu maksudnya. Dia cuma nak bagi tahu fakta sebenar apa yang berlaku. Supaya tanggapan kita kepada Ibn Abbas clear. Ibn Abbas, guru dia nak mengajar tentang fakta. Bukan dalam bentuk nak memperlekehkan. Tengok. Lepas dia terima, tak lama lepas tu, Adam juga melakukan pelanggaran. Bukan begitu. Bukan nak memperlekehkan. Dia cuma bagi tahu fakta. Kita yang membaca inilah kena faham situasi itu. So, apa yang berlaku? Selepas Nabi Adam terima, dia buat kesalahan kerana Allah nak beri ayat-ayat taubat. Nak beri ayat-ayat taubat. Sebab kalau kita tak tahu tentang ayat-ayat taubat, kita akan terjerumus kepada innahu kana zaluman jahula. Manusia itu amat zalim.
Apa maksud zalim? Dia dah dapat amanah, dia tak letak betul-betul tempat dia. Zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jahula, dia terkait dengan emosi. Suka sangat ikut emosi. Dua kalimah ini, dia sangat berkait dengan qaulan sadida ke atas. So tuan-tuan boleh relatekan apa qaulan sadida dan kaitan dengan zaluman jahula. Orang zalim dia tidak meletak perkataan yang sepatutnya pada orang yang sepatutnya. Jahula terjemahkan saja dengan suka mengikut emosi. Semestinya lelaki yang suka ikut emosi kan? Oops. Kan? So, zaluman jahula. Mungkin juga zaluman ini kerap berlaku pada lelaki, jahula kerap berlaku pada perempuan, wallahu alam. Kan yang konon-konon nak pikul amanah, kahwin 2-3 rupanya tak adil, zaluman. Yang suka sangat ikut emosi jahula. Oh, itu ada dalam insan tu, lelaki perempuan. Dua dunia yang berbeza, satu konon-konon nak cari adil akhirnya zalim, satu lagi konon-konon nak berfakta rupanya ikut emosi. So zaluman jahula dia bukannya dalam bentuk paling zalim, paling jahil, kutukan kepada manusia, tetapi dia merupakan peringatan jika kita tidak betul-betul manage amanah itu, dia akan jadi begini. Dan menariknya Allah ada guna perkataan kana. Kana apa? Dari dulu lagi. So, tugas kita untuk menafikan fakta ni. Sama macam tanggapan malaikat pada manusia mula-mula. So, tugas kita nak menafikan tanggapan malaikat tu. So, kalau kita seperti mana sifat yang ini, maka selayaknya kita diazab. So, di bawah ini, pada ayat ini, ayat penutup dan ayat terakhir kita, ada 6 golongan. Al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikina wal-musyrikat. Bila Allah beri amanah, beri roh, beri keupayaan untuk memilih, dia buat pilihan yang zalim, dia buat pilihan secara jahil, maka Allah kata liu'adziba, li supaya. Li juga bermaksud sehingga. Li juga bermaksud kerana. Kerana zaluman jahula itu, Allah azab orang munafik dan orang munafiqat. Lelaki dan perempuan. Munafik lelaki dan perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat. Dan orang-orang yang musyrik dan musyrikat. Tak sebut kafir kan? Kenapa tak sebut kafir? Sebab surah Ahzab adalah tentang pertembungan antara orang beriman dengan munafik dan musyrik.
musyrik daripada Mekah, munafik dalam Madinah. Wa yatub Allah, supaya Allah menerima taubat orang lelaki beriman dan orang perempuan beriman. Bayangkan kalau kita kejap. Kenapa untuk orang beriman ni Allah sebut tentang taubat? Kenapa untuk orang beriman ni Allah sebut tentang taubat? Wa yatub Allah. Kalau dekat atas ni, yaghfir lakum zunubakum, yuslih lakum a'malakum. Apa beza ghafara dengan taba ni? Kenapa tidak wa yaghfir? Wa yaghfirullah alal mu'minin wal mu'minat. Kenapa wa yatuballahu alal mu'minin wal mu'minat? Apa beza ghafara dengan taba? Taba ni kembali, ghafara tu tutup. So dia dua dunia berbeza. Tapi biasanya kita kata taubatlah pada Allah, istighfar. Oh, beza antara taubat dan istighfar. Tak sama. Salah satu cara nak taubat adalah dengan beristighfar. Taubat tu apa? Berhenti, U-turn. Selama ni kita bercakap ikut suka kita. Cara taubat berhenti. Betul kan? U-turn. Kembali pada Tuhan. So Allah sangat tahu tentang kita semua yang baru habis baca dan cuba nak faham surah Ahzab, baru tahu hari ini tentang keperluan qaulan sadida tu. Tak tahu Allah kata, kau U-turn sekarang. Kau kembali sekarang. Wa yatuballahu alal mu'minin wal mu'minat. Allah sudah sangat tahu tentang keterlanjuran kita selama ni. Tanpa dibuka aib siapa-siapa pun. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah tahu keperluan kita untuk sedar, bertaubat dan minta ampun. So setelah habis kita baca surah Ahzab, surah yang sangat terkait dengan hidup kita. Berapa banyak peraturan kita lalui dalam surah Ahzab? Pakai jilbab, alam perkahwinan, tentang bercakap, tentang anak angkat. Banyak. Kan tentang sakiti Nabi, sakiti orang beriman, tentang keadaan dalam perang tu. Sangat banyak. 73 ayat. 2 tahun kita belajar. Start daripada tahun 23 sampai 2024. Itu pun dekat hujung Februari. Kan? So kita sampai ayat 73 suratul Ahzab. Berapa? 14 siri? Wow, 14 siri. Katalah 14 siri itu 14 minggu. Boleh tahan juga tu, boleh tahan. So begitulah conclusion suratul Ahzab. Surah yang Umar kata perlu diajar kepada wanita-wanita dan anak-anak perempuan kamu. Supaya dia dapat suatu pengajaran daripada ini. Selepas daripada ini, kita akan masuk surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Dan kita dapat pengajaran besar daripada surah Ahzab tentang apa? Uzkurullaha zikran katsira. Kan yang kita sama-sama nangis hari itu tu kan. Waktu kita mula-mula tahu tentang
tentang nikmat yang Allah tawarkan. Menariknya, ayat itu berada di tengah-tengah surah Ahzab. Kan 73, ayat tu 41. Ayat tu 41. So 4:12 sikit tentang surah selepas ni, surah Anfal. Ya, dia punya translation harta rampasan perang. Tapi maksud asal Al-Anfal ialah tambahan. Pernah dengar perkataan nafilah, solatun nawafil, solat apa? Solat sunat. Solat nawafil, solat nafilah, solat sunat. Sunat ni kan tambahan. So Al-Anfal ialah harta tambahan. Kerana kalau harta rampasan perang, dia ada istilah sendiri namanya ghanimah. Ghanimah. Macam mana dia boleh jadi harta rampasan perang? Itu yang kita nak tahu tu. Itu nak tahu. Asalnya dia bermaksud harta tambahan. Harta tambahan. So terima kasih. Petang-petang macam ni, ngantuk-ngantuk. Tapi paksa juga mata untuk segar supaya dapat tahu tentang surah Ahzab. Dan moga-moga kerana Quran kita sanggup berkorban rasa ngantuk kita, maka kita berharap agar sewaktu di kubur, sewaktu di mahsyar, Quran nanti akan korbankan sesuatu untuk keselesaan kita pula. Kalau kita sanggup berkorban keselesaan kita untuk Quran, nanti kita berharap Quran akan korbankan sesuatu untuk keselesaan kita. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Akhirnya menghabiskan siri surah Al-Ahzab pada hari ini. Saya nak berkongsi sedikit apa yang berdasarkan perjalanan kita dalam surah Al-Ahzab ini. Saya tertarik apabila Ustaz sebutkan betapa ada satu saranan ataupun panggilan Allah kepada orang yang beriman untuk bertakwa. Dan saya lihat ini pada mesej yang sama Allah berikan kepada Nabi pada ayat pertama lagi. Dan kita lihat bagaimana pembukaan itu menuntut Nabi untuk bertakwa, dan begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk bertakwa pada ayat 70. Dan yang kedua, saya melihat ayat pertama Allah melarang kita mengikut orang kafir dan orang munafik, dan akhir surah itu Allah menutupnya dengan beritahu kesan apabila kita mengikut, iaitu azab untuk orang-orang dan golongan yang tidak bertakwa dan mengikut beriman kepada Allah dan Rasul. Dan lagi satu saya nak share ayat 1 dan 2, Allah ada sebut beberapa nama Allah seperti Aliman, Hakiman, Khabiran, dan pada ayat akhir kita lihat tadi Ghafurur Rahimah, dan bagaimana Allah membuka dengan nama-nama Allah dan Allah menutup surah ini juga dengan nama-nama Allah. Masya Allah. Dan ini membawa saya kepada call to action. Saya cepatkanlah. Maksudnya dalam surah ini juga betapa Allah satunya Allah suruh ingat kepada Allah, macam Ustaz sebut tadi. Uzkurullah zikran kathira. Yang pertama yang boleh kita ambil sebagai bekalan kita selepas keluar daripada sesi surah Al-Ahzab ini, dan wasabbih kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Yang keduanya pada ayat 56 kita digalakkan ataupun kita perlu berselawat kepada Nabi, sallu alaihi wasallimu taslima. Yang kedua, dan yang ketiganya untuk kita sendiri pada hari ini qaulan sadida. Itu yang saya lihat. Dan bagaimana peperangan Ahzab bukan saja tentang peperangan tetapi juga tentang hal rumah tangga. Dan saya melihat Ustaz menyebut tentang komunikasi, dan bila saya lihat perang itu ada chain of command ya Ustaz, maksudnya vertical chain of command dari atas ke bawah, dan dalam rumah tangga pun ada chain of command daripada seorang suami mungkin kepada anak dan juga isterinya. Dan komunikasi ini bukan vertical, tapi kita juga ada horizontal communication. Dan Masya Allah, qaulan sadida tu sangat
memberi kesan lah kepada saya yang banyak bercakap kan. Jadi daripada situ kita belajarlah untuk masuk ke bulan Ramadan ni, satunya memang puasa itu sendiri mendidik kita untuk menjadi muttaqin, dan itu yang Ustaz tekankan di siri akhir ini untuk kita bertakwa kepada Allah. Barakallahu fikum Ustaz dan sahabat-sahabat yang meluangkan masa. Semoga semoga masa kita dengan Al-Quran ini akan dikira Allah sebagai amal yang saleh, insya-Allah. Kita Ya. tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selamat petang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa esok ya. Saya tutup CN ya. Terima kasih. Terima kasih Bini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.